الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Selamat Hari Raya Aidil-Adha. Saya seperti saksi hanya fikri ni Adha. Jadi itu suka bertukar. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلمون أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله عليكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فإذا صعد الخطيب على المنبر فاسمعوا خبر عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدر وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للهناء والسرور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالهدي يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فاج عميق. Maksudnya, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, terlebih dahulu saya berpesan kepada diri saya sendiri dan menyeru kepada sidang jemaah yang dikasihi sekalian
Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, iaitu taat, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita menjadi hamba yang berjaya di dunia dan di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan, hari ini 10 Zulhijjah 1444 Hijri adalah hari besar anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Aidil Adha diambil dengan perkataan uzhiyah yang bermaksud korban. Ia juga disebut sebagai Yaumun Nahri, iaitu hari di mana ibadat korban dilaksanakan. Sudah tentu kehadiran Aidil Adha amat dinanti-nantikan buat sesetengah umat Islam yang benar-benar menghayati serta mengetahui pahalanya yang besar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Buraq dan Azab radhiyallahu anhu, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadha an nusalli thumma narji'a fananhara man fa'alahu faqad asaba sunnatana wa man zabaha qablu fa innama wa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in. Mafhumnya, sesungguhnya pertama-tama amalan yang kita lakukan pada hari ini, Aidil Adha, ialah supaya kita solat kemudian kembali ke rumah, lalu kita menyembelih korban. Maka sesiapa yang mengerjakan sedemikian, ia telah mengikut sunnah kami. Adapun orang yang menyembelih sebelum melakukan solat, maka itu hanyalah merupakan daging yang hendak dipergunakan untuk keluarganya sahaja, tidak termasuk amalan ibadah penyembelihan korban. Muslimin muslimat yang dimuliakan, ketika ini di bumi penuh berkah Mekah Mukarramah, para tetamu Allah Subhanahu wa taala sedang melaksanakan ibadat haji demi menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ibadat haji telah menghimpunkan dan menyatukan umat Islam dari semua bangsa dan pelbagai warna kulit dari seluruh pelosok dunia tanpa mengira darjat dan kedudukan. Mereka telah menyatukan hati dan jiwa dalam satu ibadat, satu amalan, satu bentuk pakaian dan satu warna yang sama, serta berada di hadapan Kaabah yang satu. Pada tahun ini rakyat Malaysia berpeluang menunaikan ibadat haji dengan jumlah kuota yang ditetapkan seramai 32,000 orang seperti tahun-tahun sebelum berlakunya wabak COVID-19. Berbanding tahun lalu, hanya 15,000 orang sahaja yang dibenarkan oleh kerajaan Arab Saudi. Bagi rakyat negeri Kedah, alhamdulillah, selama 2,321 orang jemaah telah terpilih mengerjakan ibadat haji pada tahun ini. Tahniah diucapkan kepada mereka yang terpilih sebagai Duyuf Rahman ke tanah suci. Mereka menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala walaupun perlu membelanjakan harta benda yang banyak dan menempuh perjalanan yang jauh serta meninggalkan keluarga tercinta dengan penuh keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi umat Islam yang lainnya, pada ketika ini kita sama-sama berhimpun dan berkumpul, bertakbir, membesarkan Allah Maha Pencipta, bertahmid, mensucikannya dan menunaikan solat sunat Aidil Adha. Bahkan tidak sekadar itu, pada hari yang berkat ini umat Islam adalah disunatkan untuk melaksanakan ibadat kurban binatang ternakan serta mengagihkan daging korban tersebut kepada golongan fakir miskin yang tidak berkemampuan semata-mata untuk meraih rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar, iaitu ayat 1 hingga ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diinginnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang hadirin yang dimuliakan, ibadat korban yang disyariatkan pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik
berikutnya haruslah dipahami dengan sebaiknya oleh umat Islam yang mengaku tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan satu tuntutan yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala akan keperluan pengorbanan dalam aspek harta benda, tenaga, masa dan mahupun nyawa demi mengangkat dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Mana mungkin agama Islam dan syiar akan terus berkembang tanpa pengorbanan yang tulus ikhlas daripada kita selaku umat Islam sendiri. Renungkanlah dengan hati yang terbuka sejarah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim yang sanggup mengorbankan anak yang amat disayanginya, Nabi Ismail radhiyallahu anhu. Demikian juga pengorbanan Nabi Ismail radhiyallahu anhu yang sanggup disembelih oleh bapanya, serta pengorbanan isteri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, yang redha dengan perintah penyembelihan ini demi kepatuhan terhadap titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maksudnya, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar." Nilai pengorbanan seperti inilah yang seharusnya dicontohi oleh umat Islam di zaman yang semakin mencabar ini, sebagai landasan untuk melahirkan umat Islam yang berilmu, berketerampilan, berkarisma dan berkepribadian tinggi. Percayalah, tiada jalan singkat untuk memastikan tertegaknya agama Allah serta terlaksananya syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, melainkan ia pasti akan didahului dengan sebuah pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kedua-dua ibadat ini mengajar kita untuk terus mengukuhkan persaudaraan dalam kalangan umat Islam. Ibadat haji untuk umat Islam dari pelbagai negara, bangsa dan warna kulit berkumpul bersama-sama sebagai satu jemaah dengan satu tujuan, iaitu semata-mata mahu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadat korban. Hukum melaksanakannya adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat ini mengajar kita untuk saling bermuafakat, bantu-membantu antara satu dengan yang lain, dan sekaligus dapat mengukuhkan ikatan persaudaraan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerusi surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka demikianlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beroleh rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, La tabaqadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu lil muslimin an yahjura aqahu fawqa salasin. Maksudnya, janganlah kamu saling membenci, saling mendengki dan saling bermusuhan. Jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur saudaranya lebih daripada 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebagai umat Islam yang bersaudara, marilah kita mengambil pengajaran daripada pengalaman ibadat haji dan korban ini. Elakkan persengketaan, jauhi fitnah,
dan berburuk sangka sesama kita. Semoga kita sentiasa berada dalam ikatan persaudaraan yang kukuh, hidup dengan aman, damai dan harmoni, agar dapat menjadi benteng daripada serangan musuh-musuh Islam. Bak kata pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Maksudnya, seorang mukmin bagi mukmin yang lain seperti bangunan, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari yang berbahagia ini sebagai tanda kesyukuran, teruskanlah bertakbir sepanjang hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah sehingga waktu asar. Umat Islam sewajarnya mencontohi pengorbanan Nabi Ibrahim yang sanggup mendahulukan perintah Allah daripada kepentingan peribadinya. Dengan itu, kita juga hendaklah berani berkorban meninggalkan kepentingan peribadi, politik dan lain-lain demi menjaga agama dan membela umat Islam, khususnya bangsa Melayu. Hentikanlah perbalahan dan persengketaan politik yang sedang berlaku sekarang ini, yang boleh merugikan umat Islam di negara ini yang serba ketinggalan dalam semua aspek kehidupan. Bersatulah atas kepentingan dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala di negeri dan negara ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Maksudnya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah bercerai-berai dan berselisihan dalam agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah, dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab siksa yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat sekalian, sempena hari raya Aidil Adha ini juga sebahagian daripada kita yang berkemampuan akan melaksanakan ibadat korban demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mengerjakan ibadat korban, kita diperintahkan untuk memilih binatang ternakan yang terbaik untuk kita korbankan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Nilai korban ini terletak pada keikhlasan diri dan pengorbanan suci sebagai lambang ibadat yang tinggi dan
Maka tundukkan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna hadha minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, sesungguhnya inilah ibadat korbanku dari anugerah kurniaanmu. Padamu sahajalah aku serahkan, maka terimalah ibadat ini. Marilah kita memperbanyakkan salawat ke atas baginda Nabi yang telah banyak berkorban dalam usaha menyebarkan mesej Islam kepada umat manusia. Sebagai tanda kasih dan cinta kita kepada baginda berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين فتوفنا مسلمين تائبين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم وفق أبا وحدولي yang maha mulia Al-Aminul Karim Tuanku Sultan Solihuddin Ibn Al-Marhum Sultan Badlisha, Sultan di wilayatil Qadah Darul Aman. Wakadzalika waliyal ahdi Duli yang teramat mulia Tengku Syarifuddin Badlisha Ibni Aminul Karim Sultan Solihuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum li kulli ma tuhibbuhu wa tardah wahfazhum min syarril ashrar. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fil iman wa barakatan fil wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allah